kita dah live sekarang ni. Alright, apa khabar semua? Ada tak orang-orang yang dekat live tu yang sedang menunggu sekarang dah lebih pukul 12.30. Sorry hari ni kita terlambat sikit dalam 7 minit. Minta maaf banyak-banyak. Tu dah ada yang masuk. Hi everybody. Alhamdulillah. Salam Sunday. Happy Sunday. Salam semua. Hello, hi Nini Doll. Hi. Okay, yang dekat Facebook ni minta tolong share. Okay, kita tunggu lagi yang lain masuk. So yang tengok dekat Facebook minta tolong sharekan dekat dalam grup yang love. berkenaan jangan grup yang tak berkenaan. Dengan kawan-kawan, dengan family semua, okay? Alright. Ni ada dah. Hai Kak Zaida. Daripada Rosie Homemade Cake. Assalamualaikum. Tu Syakira Zamil dah masuk, Zuraini pun dah masuk, Maiza Mahmur dah masuk, Syakira Ismail dah masuk. Hi everybody. Jom masuk lagi yang ramai. Masuk lagi. Okay, hari ni hari Ahad. Buat apa tu semua tu? Dekat mana? Dekat rumah ke? Ataupun you all dekat luar, tengah hangout, ataupun tengah siap-siap nak keluar ke? Sekarang ni pukul 12.30. Mesti ada yang lunch out lah tu dia. Ada yang family tengah siap-siap nak keluar lunch dengan family kan. Or maybe wedding. Weekend selalu ada wedding kan. Sebelum puasa ni biasanya ramai yang akan buat wedding ya. Ataupun apa-apa majlis ni lah. AB Yap, Sugarstone. Salam Kak Zaida. Saya pernah pergi kelas akak. Alhamdulillah. Kita jumpa dekat sini. AB Yap, thank you so much. Salam sayang. Salam sayang untuk semua. Salam. Okay, Assalamualaikum Kak Zaida. Ni daripada Facebook, Norma Muhammad. Waalaikumsalam. Nini Don ni, sorry saya berpeluh-peluh jadi kena Nini Don baru habis brunch. Now ngantuk. Tengok ni mesti ngantuk. Sekejap aja ni. Pandangan ni sekejap aja. Okay lah, layan-layan mata sambil tengok ni kan. So hari ni, resepi apa kita nak buat? Hari ni kita nak buat kuih minum petang ataupun boleh juga lah buat untuk kuih minum pagi. Kuih pagi, kuih manis, kaswi ataupun ada orang panggil kaswi, ada orang panggil kusoi. Biasa kusoi ni di bahagian-bahagian selatan lah. Kita panggil kusoi selatan orang panggil kusoi orang utara ataupun orang KL dia panggil kaswi. Kalau zaman Kak Zaida dulu kecil-kecil memang kita tak panggil kaswi, kita panggil kusoi. Kusoi ya. Tapi bila saya ke KL ni baru saya dengar orang panggil kaswi. Kalau tak kusoi kan. Okey. Kaswi kusoi itu yang sama lah. Itu orang Johor. Okay. Yang you all tengah tonton ni, you all panggil apa? Kaswi ke kusoi? Sebab kita orang selatan kita kusoi. Kita panggil kusoi. Anyway, ada kusoi, dia memang warna dia memang coklat ataupun dia ada warna lain? Original kusoi ataupun original kaswi kita pakai gula merah. Tapi sekarang ni ada yang dah diubah suai ataupun mungkin zaman dulu ada juga, cuma saya memang Kak Zaida memang dari dulu memang kita tahu kalau sebut kusoi aja ataupun kaswi warna dia coklat. Memang coklat lah. Cuma sekarang ni saya tengok ada yang buat pandan. Saya pun pernah tengok ni apa boleh dia juga dia kata kaswi. Bukan kaswi warna coklat ke? Saya pun confused yang mana satu. Boleh juga, sama juga lebih kurang. Cuma rasa dia tak sama lah. Yang tu rasa pandan, yang ni rasa more tu gula Melaka lah. Banyaknya ni kata kaswi ni. Kaswi kaswi, so well known as kaswi lah. Yang ni my favourite. Bunyinya kosui. Kaswi ataupun kusoi ataupun kita kosoi lah. Okay. So kita tunggu lagi yang lain yang masuk. Hari ni you all plan apa? Hari Ahad ni yang tadi tu dah brunch dah ngantuk-ngantuk dah tu. Sekali breakfast dengan lunch. Some recipe letak kicap. Oh, ya ke? Saya tak letak kicap. Kat sana tak kicap as in kicap manis ataupun kicap manis lah, kicap manis. Okay. That is something new. Saya pun baru tahu. Dulu sebab dia tak ada pewarna. Dia tak ada pewarna coklat. Nak bagi dia nampak gelap lah. Bagi dia nampak gelap. Jadi tu yang dia letak kicap tu. Sebab luar kita salutkan dengan kelapa. Jadi bila kuih tu gelap, dia naik lah Kak Zaida hari-hari saya tak guna kicap ya. Saya pakai pewarna coklat. Kita ada orang Southern, kusoi. Syarizat Azhar Basirun. Kusoi kan. Kita biasanya
Orang Johor ni dia panggil kusoi. Orang Sajang panggil kusoi. Alright, okay. So you guys dah ready ke? I think kita boleh start sekarang. Kita tak nak waste time lagi. So I think we start sekarang ya. Okay. Alright, okay. Salam everybody. Okay, so siapa yang baru masuk again, kita nak akan buat resepi kuih kusoi ataupun kaswi. Kaswi. Okay, alright. Okay, so stay tune. Alright. Okay, Kak Zara tunjukkan bahan-bahan dia ya. Okay, kita tunjuk bahan-bahan sebab hari ni bahan-bahannya ada sukatan tertentu lah. Harap perempuan dapat menyalin. Sebab ini Kak Zara tak ada agak-agak lah. Memang kita ikut resepi. Okay, so now bahan-bahan dia. Tepung gandum 5 ounce tepung gandum. Tepung gandum biasa je. Kak Zara guna gandum ni lah. Gandum biasa, normal tepung gandum. Tepung sawo. Tepung sawo, cap sawo, sorry. Okay, ni 5 ounce. Ini sukatan ounce ni kalau orang dengar pun orang pelik juga ya, sebab ounce ni zaman-zaman dulu. Tapi zaman sekarang pun kita masih boleh follow, boleh ikut sukatan ounce sebab kita beli timbangan yang digital. Ya, mana timbang kat sana sekejap ya. Okey. Timbangan digital ni kita boleh convert to macam-macam ya. Ni dia ada bahagian mode dia ni. Kita boleh tekan apa yang kita nak ounce ke, nak gram ke, nak pound ke, nak ml liquid ke, semua boleh ya. So kita tak ada masalah sekarang lah. Senang lah sekarang. Senang. Kita beli satu digital weighing machine tu kita boleh guna untuk apa-apa sukatan lah. Okey, kemudian tepung sagu 2 ounce. Kak Zara guna tepung sagu ni, tepung ubi kayu. Ya, tepung ubi kayu. Juga kita panggil tepung sagu 2 ounce ya. Okey. Kemudian Kak Zara guna gula ni. Kalau tak ada gula ni, apa-apa gula kabung boleh lah. Gula kabung manisan ataupun nisel 4 ounce. Biasanya satu buku ni 4 ounce ya. Ataupun kalau you guna yang biasa yang nipis tu, you kena timbang 4 ounce. Okey, gula pasir 2 ounce. Ni Kak Zara dah siap timbang lah supaya kita tak buang masa menimbang nanti. Okey, ni 2 ounce gula pasir. 10 ounce santan pekat. Ini Kak Zara, hari ni kita guna santan asli, ya. Santan fresh. Ini kita dah timbang ya, siap-siap. 10 ounce santan pekat. 20 ounce air pipe biasa. Kemudian kita guna kapur, air kapur 1 sudu teh air kapur. Ni air kapur ya. Dan Kak Zara guna pewarna coklat, bukan perasa, pewarna. Nanti ada pula yang taruh perasa coklat dan lain pula rasa ya. So kita guna pewarna coklat. Kalau zaman dulu mak kita, tok kita buat tak ada pewarna. Itu yang dia letak kicap. Kalau letak kicap rasanya agak lari sikit. Sebab dalam kicap tu ada karamel sebenarnya ya. So hari ni Kak Zara tak guna kicap, kita guna pewarna sebab kita dah ada pewarna coklat sekarang. Tapi bear in mind please kena ingat bukan perasa coklat. Kalau perasa coklat lain lah rasa dia. Kasi coklat lah kan. Ya. Pewarna coklat. Ini tak ada rasa ya, dia hanya warna sahaja. Okey, kemudian kita guna kelapa untuk nak salut dia nanti. Okey, kelapa yang telah dikisar tapi kelapa putih sahaja. Tak ada kulit ari. Ya. Nanti kalau ada kulit ari tak lawa, dia ada nampak comot ya. So kita guna kelapa putih saja. Bila kita pergi kedai minta dia kisarkan, cakap dengan dia kita nak yang putih saja. So jadi macam ni lah. Nanti kita akan kukus. Kalau perempuan terus nak makan tak perlu kukus. Terus nak makan kan terus serve, tak perlu kukus lah. Kalau kita nak niaga ataupun nak simpan lama, kita kukus kejap ni. Okey, kukus bagi dia masak lah. So that dia tak masam, dia tak mudah masam. Ya. Kelapa macam ni cepat masam ya kalau nak di luar. kukus tu berapa lama Kak Abra? Sekejap je, dalam 10 minit je tu lah. Bagi dia masak bagi lah, dia masak. bagi dia panas. Bagi santan dia tu masak lah. Okey. Ini Halia Abu Aman. Salam Zaidah, saya dari Singapura. Terima kasih for sharing. Ya, sama-sama.
Okay, now kita perlukan daun pandan untuk kita nak masak gulanya, ya. Okay, sekarang kita boleh mula. Yang tu hello daripada Singapura. Jadi hari ni ada yang menonton, ya. Ada daripada ni ke, macam semalam ada daripada Indonesia. Ada ke siapa-siapa yang daripada Indonesia, Singapura, Brunei? Say hi. Say hi. Okey, ni lebih kurang dalam 4 ounce ya. Ni cantik bungkusan dia. Cantik dan rasanya pun. Daun tu dia bungkus pakai daun apa tu? Ini daun apa ya? Kita pun dah tak apa perasan dah daun apa sebab dia dah tukar warna kan, warna coklat. Dia ni nampak solid keras tapi yang sebenarnya bila dia dimasak dia mudah cair. Oh. Ya, okey kita letakkan ini lebih tampak. Sebab dia nampak very traditional dia punya bungkusan tu. Okey. Ini kejap mana sebut tadi? Okey. Ni gula. Okey, kejap kita tak nampak. Kita masukkan dalam periuk. Okey. Boleh nampak dah. Kemudian kita akan masukkan air. Tekan lama. Okay, stir fry. 650. Nah, ini kemudian kita masukkan santan sekali. Sorry. Nampaknya gangguan. Lupa nak slowkan volume dia tu. Tak maaf lah ya, siapa yang terkejut tu. Semalam ramai yang terkejut. Bunyi apa tu dia tanya. Tak maaf lah ada orang calling. Okay. Alright, siapa-siapa yang baru masuk ni, okay, kita tengah buat kuih kaswi. Well knownnya, as in ramai orang yang tahu kaswi lah. Tapi kalau southern, kita panggil dia kusoi. Kusoi. Okay, kita masak until dia ada yang jawab ni kita pakai daun palas. Terima kasih. Macam tak datang kat kepala lah. Daun apa? Daun palas yang kita buat ketupat. Cantik dia bungkus gula dia. Mak Siti, Assalamualaikum. Thank you for sharing. Waalaikumsalam. Okay, siapa punya favourite ni, kuih favourite ni, sila angkat tangan ya. Sila angkat tangan. Siapa punya favourite ni? Bukan senang tau. Ni resepi Kak Zaidah share hari ni. Okay, now ada yang buat kuih kusui ni dia tak letak santan ya. Dia hanya gunakan air biasa. Jadi hari ni kita guna santan. Jadi dia ada lemak-lemak sikit lah. Okay. Hari ni pula kita pakai santan fresh. Kemudian kalau you tengok cara Kak Zaidah buat, Kak Zaidah biasanya kalau buat kuih Melayu yang menggunakan santan macam ni, menggunakan santan asli, saya akan masak dulu santan bersama dengan air dan gula. Supaya kuih Melayu kita tu nanti tahan lebih lama lah, tak mudah basi lah. Anything got to do dengan santan asli, kita kena hati-hati ya waktu penyediaannya sebab kemungkinan dia memang mudah basi. Ya. So kalau you buat cara macam ni, masak dulu santannya dengan air dan gula. Kita biarkan dia mendidih. Kuih kita akan tahan lebih lama sikit. Sebab santan itu dah dimasak ya. Okey, kita tunggu sekejap. Nanti bila dia panas boleh ni akan cair ataupun you chop pun boleh jugalah. You hancur-hancurkan dulu. Okey, ada apa-apa yang nak sementara nak tunggu ni, ada yang soal-soal Kak Zaidah boleh tolong jawab. Ada yang dah buat belum resepi yang 2-3 hari sudah tu? Tu dah ada angkat tangan dah tu. Favorite Norma Muhammad. Favorite tadinya suruh kalau siapa punya favorite suruh angkat tangan. Okey. Alhamdulillah. Kita tunggu sekejap ya. Okey. So, siapa-siapa yang ada soalan jangan tinggal ya sebab santan mudah membuak kalau dia dah mendidih ya. Sebelah sini pun ada Rosi Muhammad. Kalau you nak pakai gula macam ini
untuk 6 ounce pun boleh jugalah, tak ada masalah. Ya, kalau misal kata you dah ada balance kat rumah tu sikit, you teruskan sampai 6 ounce pun boleh ya. Kak Zia dah ulang lagi bahan-bahan untuk sebab kita tak ada salin dekat sini, so you hanya dengar apa yang Kak Zia dah cakap dan you kena salin sendiri. So I repeat lagi resipi dia. 5 ounce tepung gandum. Okay, 5 ounce tepung gandum, 2 ounce tepung sagu ataupun tepung ubi kayu, 4 ounce gula merah ataupun gula kabung ataupun gula... Oh, gula kabung pun boleh? Boleh, cuma gula kabung warna dia tak terang lah. Warna sebab dia very putih light, kan? Dia tak gelap ya. Kak Zia suka pakai yang ini. Untuk yang jenis gula keras, saya suka pakai yang ini. Walaupun dia mahal sikit, tapi dia ada rasa dan warna, dan dia mudah untuk cair. Dia lembut lah maksudnya ya. Yang ini kita guna 4 ounce dan 2 ounce gula pasir. Santan tadi Kak Zia dah guna santan asli ya. Saya tak pakai santan kotak hari-hari. Saya guna santan fresh. 10 ounce santan fresh. Dan air pipe biasa 20 ounce. Okey, untuk kaswi, untuk kusoi, kita tak perlu letak garam ya pada adunan dia, sebab nanti pada kelapanya dah kita akan gaul dengan garam. Jadi dia punya ni memang plain lah, tak ada rasa garam ya. Okey, nampak tu dia dah mula nak hancur. Dan tolong ya perempuan, kalau you masak ni, especially masak santan macam ni, jangan tinggal ya. Nanti dia berketul-ketul. Bukan berketul, dia membuat. Macam mana tu? Bila dia mendidih tu, you tak perasan kadang-kadang kan. Dan jangan tutup lah. Kalau tutup, dia cepat membuat. Bila membuat, sukatan dia dah jadi sikit lah. Dia dah tumpah kan. Lah. Dia dah tumpah tu dah jadi sikit lah. Okay, so kena, maksudnya kena kalau pakai santan santan asli. Santan asli. Dia cepat membuat. Bila dia mendidih sekali je tu, dia terus naik ya. Dia terus membuat. Okay, dia dah mula nak hancur ya. Apa dia? Nurul Nahla tanya, bulan puasa nanti ada tak episod macam ni? Ada. Boleh masak berbuka? Hihihi. Ada sayang, kita akan buat sampai insya-Allah. Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Doakan Kak Zia sihat. Amin. Banyak umur. Insya-Allah kita akan ada lagi resipi. Everyday akan lain-lain resipi. So bayangkan, sebab ini adalah program kita buat sepanjang sebelum kita nak sambut bulan Ramadan ni, dan sepanjang bulan Ramadan insya-Allah. Yes, khas untuk Ramadan. Jadi ada bantuan sikit kata orang tu daripada luar untuk apa nak masak hari ni. Nak masak hari ni. Jamilah Muhammad Saleh, favorite saya ni Kak, Zainal Ibrahim. Salam Jamilah. Ni kita punya peminat setia tu. Rasanya hai. Orang Johor tu. Salam daripada orang Johor ya. Ya. Okey, kita biarkan dia didih ya. Ini tujuan dia yang kita perlu didihkan dia supaya kuih kita ni tahan lama, tak mudah basi. Kalau kita tak masak santan ni pun boleh juga. Maksudnya kita cairkan aja gula tu, tapi cara ni lebih, kata orang tu lebih elok lah supaya kuih kita ni tak mudah basi. Kadang-kadang orang buat kuih Melayu yang guna santan asli ni, buat pagi, tengah hari dah berlendir ya, dah mula masam. Itu pasal santan ni tak dimasak tu. Santan memang tak tahan ya. Kalau santan asli memang, santan fresh ni memang tak tahan ya. Kalau kita biar kat luar sekejap je dah masam ya. So kita make sure that kita masak dulu hingga mendidih. Kemudian kita sejukkan sebelum kita bancuh dengan tepung-tepung. Dan baru kuih kita tu bertahan lama lah. Ini pun sebenarnya dia dah hancur ya, kita tengok ya. Walaupun dia nampak buku dia keras tadi, belum mendidih, gula dia dah hancur. Dah cair dah. Ni pun actually kuih favourite saya ni daripada kecil. Dia sebab dia ada macam, dia senang nak makan. Lepas tu rasa dia rasa satu je. Just nice. Dia rasa, dia tak ada rasa apa, dia cuma rasa kapur. And then ada rasa gula Melaka tu. Tu yang buat dia sedap. Lepas tu ada apa, kelapa kelapa masing-masing kat atas tu. Kat luar tu. Sedap ni.
Hai Kak Zaida. Diharap Kak Zaida sihat selalu. Amin. Daripada Jamilah Muhammad Saleh. Amin. Ya. Kalau siapa-siapa ada soalan sementara kita nak tunggu ni dia punya apa kita panggil dia punya so that I can put this thing inside. Boleh. Okay, kita tunggu dia mendidih sekejap ya. Supaya santan kita ni masak. Dan bila kita guna santan asli, fresh santan, kalau you biarkan dia mendidih dalam sekali mendidih, you tutup api, dia akan keluarkan sedikit minyak dia. Sebab santan asli dia ada minyak ya, minyak asli dia. So kalau you biarkan dia mendidih sekejap, mendidih macam kita dia mendidih nak membuat, you tutup api ya. So nanti dia akan keluarkan sedikit santan. Tapi jangan perempuan biarkan dia mendidih lama pula, nanti pecah minyak. So you kena, maksudnya you kena jangan tinggal dia lah. Okay. Kita tunggu dia mendidih sekejap ya. Sebab Kak Zaida nak bagi dia keluar dia punya minyak daripada santan tu. Ya. Kuih Melayu ni yang sebenarnya bahan-bahan dia pusing-pusing itu je lah. Tak adalah kata orang special bahan-bahan yang lain dari lain, setiap kuih bahan lain. Tidak, dia lebih kurang sama. Cuma penyediaannya saja. Ya, macam ini ada orang dia tak tahu ya cara macam mana nak bagi kuih Melayu tu tahan lama. So Kak Zaida dekat sini I kongsikan sikit sebab saya pengalaman buat kuih Melayu ni lama sangat ya. Dan pula menjual lagi lama ya. Saya dah macam-macam cara saya dah cuba. Cara yang paling berkesan ialah masak dulu santan. Apa kuih Melayu lah yang menggunakan santan asli. Santan kotak tak payahlah sebab dia memang dah ada pengawet ya. Dia memang dah ada ubat tahan lah. Untuk santan biasa, santan fresh ataupun santan asli, kita kena masak dulu santan. Masak santan, tapi tak perlulah sampai mendidih lama ya, hanya sekali mendidih tutup api. Kemudian dia sejukkan baru bantu dengan bahan lain. Cukup syarat yang dia tu masak lah. Dia tu masak, baru kuih kita tahan lama. Ini boleh bertahan sehingga 30 jam di luar tanpa disimpan di peti sejuk ya. Kalau tak percaya boleh cubalah. Experience sendiri. Paling lama, kata orang tu paling singkat pun 24 jam. Okey, kita tunggu dia mendidih sekejap. Ni Nurlida kata tengok Kak Zai masak sambil mak tengah. Sambil apa tu? Sambil tengah masak. Masak tengah hari, sorry. Jangan termasuk benda lain pula kalau tuyuk tu kan. Nanti jadi resepi lain pula. Resepi kaswi campur dengan resepi apa yang kita tengah buat tu masak apa tu? Ramai juga ni favourite ni. Dia kata favourite saya juga ni. Dia kata sebab kuih ni kan mudah, senang. Lepas tu senang nak dapat. Yang baru-baru masuk tu sekarang ni kita tengah buat kuih kaswi ya. Kaswi ataupun kosoi. Okay, sekejap ya. Ada orang tanya ni, Fatimah B. Abdul Rahman, kapur berapa banyak digunakan? Kapur satu sudu teh kapur. Air kapur ya, bukan kapur. Air kapur. Maksudnya kapur tu dibancuh dengan air, kita ambil lebih kurang satu sudu teh. So jadi contohnya kalau macam kapur ni kan, dia punya air dah tak ada dan kita tambah air biasa lah. Lepas kita duk ambil air dia. Itulah dia. Lama air dia habis lah, so you kena put air biar dia berendam lah. Kalau you tak rendamkan dia dengan air, kapur dia akan keras. Lin Haslinda hari ni dah cuba buat badak berendam, sedap sangat. Alhamdulillah. Happy sangat kita dengar ada orang dah praktis kita punya resepi. Memang itu kita punya niat ya, biar ada yang mencuba. Alhamdulillah. Kalau ada gambar ataupun ada video, share dengan kita dekat Facebook ataupun IG dan tag kita, okay? Nanti kita sharekan dekat kita punya page. We are very honoured that you guys pun practice kita punya resepi. Thank you very much. Itu tujuan asalnya ya, supaya apa yang kita buat ni boleh bermanfaatkan pada semua. Ada orang nak request ni, Nurul Nahla. Nak request boleh ke resepi lepak pisang? Masya Allah, sedapnya sis. Lepak pisang favorite ke tu?
InsyaAllah. Nanti kita akan masukkan list. Ada ramai juga dah request. So tengok-tengoklah. Make sure lagi lama juga rasanya ni kita ada lagi lebih kurang 30 hari lepas ni. Lagi 35 ataupun 36 hari lagi untuk kita nak buat live. InsyaAllah mesti akan ada masuk salah satu slot nanti. Okay, so please push on your notification. Siapa yang ada IG tu, push on notification untuk story dengan postings. Same goes to Facebook juga, so that you akan dapat the latest updates. Okay, apa resepi yang kita akan share, live pukul berapa. Okay, Jamila Muhammad Saleh kata buatlah sebab semua talam Kak Zaidah. Talam insyaAllah. Memang sedap tau. Saya belajar dah lama dah ni dengan Kak Zaidah. Ya ke? Memang tahan 30 jam. Yes. Alhamdulillah. Itu yang sebenarnya, kalau especially untuk orang yang berniaga, ya, kita perlukan resepi yang kuihnya tu tahan lama. Untuk bulan puasa, ya, especially bulan puasa. Kita takut nanti kalau orang makan takut sakit perut, ya. Nanti kalau basi kita berniaga, kita tak dapat apa pun. Hanya yang kita dapat is cash money. Tapi orang akan marah kita nanti. Hilang kita tak dapat pahala, kita tak dapat nak dosa lama pula. orang kan. Kadang-kadang tak ada niat nak menyaya pun, cuma tak sengaja. Tetapi kalau you lebih prihatin, you lebih berhati-hati, rasanya tak jadi perkara macam itulah. Sekarang ni dengan media sosial ni kan, kita risau juga, kita berniaga ni kadang-kadang orang viral kan, sekejap aja benda tu dah menular satu dunia nampak kan. Jadi kita perlu berhati-hati sangat, especially penyediaan kuih-kuih Melayu ni lah, yang banyak menggunakan santan asli ataupun minyak menggunakan santan, ya. Cuma kalau ikut rasa dia, saya ni orang lama, ya, orang lama, dah terlalu lama kata orang tu. Rasa kuih Melayu yang menggunakan santan asli dengan santan kotak berbeza, ya. Berbeza sangat rasanya. Kalau orang yang pandai makan, dia tahu. Dia rasa je dia tahu ini santan kotak ataupun santan fresh. Dia dapat rasa sebab santan fresh ni dia ada bau dia, bau asli. Kita dapat kena pasti. Tak ada. Sebab katanya macam semalam dia punya kelapa asli tu dah ada minyak dia tu. Dah ada minyak dia sendiri. Ada pula ni yang request masak ketam lemak cili padi, cili api. Semalam kot yang ada penonton kita kan yang masak, ada orang yang kecil ke tu yang bertanya. InsyaAllah. Semalam dia masak ketam, masak kari. Masak kari, masak cili api. Ni minta request cili api. Nanti Kak Zaidah akan masukkan lauk pauk, ya, dalam program kita ni. InsyaAllah tapi yang mudah-mudah lah. Kalau yang susah sikit sebab kita punya studio ni agak kecil, terhad, ya, untuk saya nak masak yang gah-gah tu kata orang. Saya akan cubalah. InsyaAllah. Tapi kita akan doa-doa lah, moga dapatlah kita buatkan lauk-lauk seperti itu, ya. Kak Zaidah lagi nak share macam-macam lauk ni, lauk orang lama yang bunyinya kadang-kadang pelik tapi buat penyediaannya senang je. Ada yang baru masuk, tak tengok mula-mula masak macam mana. It's okay. Nanti yang ni dekat IG, so kita akan save for the next 24 hours. Okay, kalau you ada Facebook, please follow us, Simply Sugar Baking Studio. Sebab so far I tengok dekat Facebook, kita punya live still on. So you boleh tengok, okay? You boleh replay and play back daripada awal. Okay, dia dah mula mendidih. Kak Zaidah akan angkat, ya. Dia dah mula mendidih. Ashraf Ritz kata tiap hari tunggu Kak Zaidah live. Alhamdulillah. Terima kasih. Terus masuk. Waktu kita bersiaran selalu sangat selalu sangat ada orang call. Waktu tak live tak ada pula yang call. Minta maaf, ya. Sorry, ya, guys. Okay. Ini kukus kita. Kecilkan sikit apinya. Boleh? Kita ke bawah. Kita kecilkan sikit apinya. Ini dia. Tutup sekejap pun tak. Okay, kita tutup gelas sekejap. Okay, kita
tengok macam mana nak bancuh tu. Ni Kak Zara sejukkan ya. Bawah ni Kak Zara letak air. And then kita sejukkan. Tak perlulah sejuk betul ya, asalkan dia tidak terlalu panas. Ya, kita tak perlu sejukkan sangat sebab kita tidak ada tak masukkan telur. Kalau ada resepi yang menggunakan telur, kita kena make sure that santan dia sejuk supaya bila kita masukkan telur tu tak masak lah. Sekarang ni resepi ni tak ada telur, so kita agak-agak dia dah hilang sikit. Yang telur tu telur sebiji ataupun telur kuning saja, telur putih saja? Ada yang talam kan banyak gunakan telur. Hari ni kita tak ada telur. So bermakna kalau misal kata you buat talam yang menggunakan telur, santan yang dah dimasak ni you kena sejukkan betul. Sebab kita nak masukkan telur nanti takut telur tu masak pula dalam santan panas. Nanti dia lemak barang. Ya. So hari ni kita tak perlulah sejukkan sangat, agak-agak sekadar panas itu di keluar sekejap ya. Nini Dor kata nanti ajar kuih lapis juga ya Kak Zai, nak buat bulan puasa nak nanti. InsyaAllah. Kuih lapis merah putih tu ya. Nurunala kata yes. Tu dia punya pak pisang tu dia punya favourite lah tu. InsyaAllah. Siti Fauzia kata dah lama mula ke baru on pukul 1. Sekarang ni live kita awal. Saya dah announce dah dekat Facebook dengan IG yang kita punya live sekarang pukul 12.30 bukan 1.30 lagi ya. So kita awalkan sikit. Alright. It's okay, tak apa, kita save kita punya live ni, nanti you boleh playback okay dekat Facebook. Yang ini ada salam dari Indonesia, lagi buat apa? Hari ni kita tengah bikin ataupun kita tengah masak kuih kaswi. Kalau bahagian Southern Malaysia kita panggil kosoi. Di Indonesia mungkin ada juga kuih ni, semua saya tak tahu namanya apa. Halia Abu Aman, memang kita pun menunggu Zaidah on live. Thank you very much. Terima kasih banyak-banyak. Apa lagi tu, kalau dah tengok live tiap-tiap hari, try kita punya resepi, nanti share dengan kita, okay? Nanti we are going to put you punya picture ataupun video yang you dah buat hasil daripada resepi yang kita dah share ni dekat kita punya IG dan Facebook, okay? Okay, ni ya. Sekarang Kak Zada nak mula bancuh. Kita akan masuk dalam bekas untuk nak dibancuh. Okey, daun pandannya ni kita ketepikan lah. Terima kasih ajar buat kuih ni, pahala besar ni. Kita sama-sama sharing. So jadi siapa yang ada Facebook, tolong share sekali video ni, sama-sama kita dapat pahala, okey? Okey, sekarang ni tengok ya, ni santan yang Kak Zada dah masak sebentar tadi. Ya. Okey, kita akan masukkan tepung gandum. 5 ounce tepung gandum. Okey. Warna santan dah berubah kan? So dia kira masa kita masak tu dua orang kata ni warna santan tu macam mana jadi dark brown katanya. Ini gula merah ni tadi yang buat dia jadi dark brown ni. Gula merah ni dia punya gula sebenarnya, bukan santan saja. Kak Zara masak santan, gula pasir dan gula merah tadi. Ada orang tanya resepinya sesuai loyang berapa cikgu? Saya tak pakai loyang, saya pakai mangkuk kecil-kecil. Sekejap lagi saya tunjuk. Loyang apa? Acuan apa yang kita pakai? Tina Mota tanya Kak Zaidah nanti puasa nak resepi yang yong tofu yang sup boleh tak? Yang tofu sup sedapnya. Aduh. Lepas tu Rosni Taib kata puan boleh tak tolong tunjukkan cara buat koleh kacang. Sedapnya koleh kacang. Itu saya punya apa? Sama-sama saya kecil tu mak saya suka buat koleh kacang. Okey, ni okey. Ni kita dah masuk tepung ya. Dua-dua tepung dah masuk, 5 ounce tepung. Kak Zara sambil-sambil ni Kak Zara akan repeat resepi dia sebab kita tak ada tulis di kita punya live ni. Hanya Kak Zada bercakap, so harap you all dapat menyalin dan mana yang dah terlepas tu Kak Zada repeat lagi. Ini tadi yang Kak Zada dah masukkan. Sebelum ni kita dah masak ya, santan 10 ounce santan asli ataupun santan fresh, 20 ounce air. Kita masak bersama dengan 4 ounce gula merah. Ini gula Kak Zada pakai ya, gula kabung macam ni.
dan 2 ounce gula pasir. Ya, kita masak sehingga dia mendidih. Kemudian sejukkan sebentar tadi, masukkan dalam bekas, kemudian kita bancuh bersama dengan 5 ounce tepung gandum dan 2 ounce tepung sagu. Ataupun tepung sagu, tepung ubi kayu lah. Okey. Kalau siapa tu yang tak ada ukuran untuk ounce tu, bolehlah download ataupun install app yang boleh convertkan daripada ounce and then kepada gram, kepada mililiter, boleh So now kita akan ambil kapur. Air kapur. Yang siapa baru masuk ni, kita tengah buat kuih kaswi ataupun nama kuih kusoi. Ni kat Indonesia katanya sama juga kuih kusoi katanya, atau kuih lompang. Lompang kalau di Malaysia lompang lain ya, lompang lain. Tapi apalah, kita share info. So jadi nanti kita pergi dekat Indonesia, kita minta kuih lompang lain pula. Okey, ni Kak Zaida letakkan pewarna coklat, bukan perasa. Pewarna, ya. Saya tak letak kicap dekat sini ya. Ada yang pakai kicap. Saya tak letak kicap ya, sebab kita dah ada pewarna coklat, jadi kita tak perlu letak kicap lah. Okey, ini yang dah siap. Okey, Kak Zaida akan tapis ya. Kena tapis sebab ada ketul-ketulan tepung ni tadi, so kita akan tapis. Masya Allah, cantik warna dia. Okey, tu ada dia punya kotoran dia. Kita akan ketepikan lah. Okey, ini yang dah siap untuk dikukus. Okey, nah ni kukusan kita. Okey, Nabila mana ni? Ni nak kukus ni. Okey. Ni siapa yang nak tengok, ini adalah kukusan kita comel aja. Comel macam ni. Dia punya acuan. Okey. Okey. Nak tengok, kita sekarang ni kita letak dekat tempat mengukus. Okey, so kita on. Okey. 400. Okey, boleh. Okey, ni ya. Kak Zaida gunakan acuan macam ni. Ya. Acuan mangkuk macam ni. Ada juga yang gunakan mangkuk kaca pun boleh. Kita ada 2 saiz kat sini. Satu yang kecil comel macam ni, dan satu yang agak lebar. So Zaida, since benda ni dah sama penuh, so saya masukkan 2 yang kecil lah. Kita letakkan, sapukan sedikit minyak. Kemudian kita perlu kukus dulu sebelum kita tuang adunan. Okey. Assalamualaikum. Masak apa tu? Kita siapa yang baru-baru masuk ni, kita tengah masak kuih kusoi ataupun kuih kaswi. Kusoi, kaswi, siapa yang namanya lain tapi kuih sama je sebenarnya. Okey. Dah panas, kita akan tuangkan ini dalam mangkuk. Tadi Tina Mota tanya kena sapu apa-apa tak kat acuan tu dulu. Kena sapu minyak ya. Tadi kita mention, Kak Zaida mention kena sapu minyak. Dah sapu minyak, lepas tu kena panaskan sekejap acuan dia tu sebelum kita tuang adunan ya. Kak Zaida tukarlah ke gram. Google boleh tolong convertkan. Google pun boleh tolong convertkan. Macam ni ya. Kalau you nak convert tu boleh. Tinggal lagi nanti dia ada point something tau. Dia ada point 3 berapa gitu. Jadi kalau 1 ounce point something, kalau dah 10 ounce dia punya point tu dah jadi banyak. Jadi tu yang kadang-kadang ada lari sikit kalau you guna tu. So you just beli digital, timbang digital yang boleh convert. Yang itu memang directly daripada mesin yang tadi Kak Zaida ada tunjuk. Kak Zaida boleh mengajar sekarang. Yang resipi lama-lama yang menggunakan ounce, saya boleh mengajar sebab saya sekarang ni pun macam-macam dah rasanya device ada pakai ounce kan. Mana ada timbang hanya kita tunjuk. Ada, cuma kadang-kadang you tak tahu, you beli tapi tak tahu dia boleh tukar. Ini timbangnya antara satu, nampak tu. Dia ada button mode ni you boleh tukar. Jadi tak perlu kita nak
nak kena kali berapa ya. Okey. Nampak tu Kak Zai dah tuangkan penuh ya. Dan kita akan kukus dia lebih kurang 10-15 minit macam tu lah. Jamilah Muhammad Saleh kata Kak Zaidah Ibrahim kan old school. Tu sebab masih guna ounce. Dia payah nak tukar sebenarnya. Melainkan kalau dah terpaksa. Ada yang tanya, boleh tak letak santan? Boleh lah, cuma dia tak lemak lah. Kurang lemak lah. Biasa yang kita beli kusui tu banyak yang tak ada santan. Kuih Melayu ni sedap, santan tu yang buatkan dia sedap. Yang sedap. Kalau kita buat tahu santan, kusui kita lain dari yang lain. Ada yang tanya ni, Assalamualaikum cikgu, buat lompang ke? Tak, bukan lompang, kusui. Kalau kita dekat Malaysia ni, lompang kuihnya lain. Tapi di Indonesia, katanya tadi ada viewer Indonesia tadi kata dekat Indonesia kuih kaswi dipanggil lompang juga. So mungkin kalau you refer kepada lompang yang itu, yang inilah kaswi lah. Kalau di Indonesia lompang lain, lompang kita berkala-kala ya. Tak payah tapis adunan sebelum tuang dalam acuan. Tadi kita dah tapis dah. Sebab tu nampak dia clear saja. Dia tak ada dia tak ada kernel apa-apa kat dalam tu. Dia tak ada biji-biji yang lebih-lebihan tadi, tak ada. Kita tapis dulu, kena tapis. Tak sama ke dengan kuih lompang? Memang tak sama. Kalau kuih lompang di Malaysia memang berbeza lah. Tapi katanya tadi di Indonesia kuih lompang dia panggil kaswi ni, kosoi ataupun lompang di Indonesia. So jadi kalau Indonesia ini kuih lompang lah umpamanya. So Siti Fauzia tanya, tukarkan ke gram resepi tu. Ada orang minta request terus. Tak ada. Kat sana yang sebenarnya sebab macam ni ya. Saya dah explain tadi about gram, ounce to gram. Dia nanti dia ada point something tau. Dia ada perpuluhan titik, ada berapa-berapa di belakang. Kalau 1 ounce kita sudah ada titik, katalah 03. Kalau dah 10 ounce sudah jadi banyak juga. Itu yang dia lari tu nanti. So tak ada masalah yang sebenarnya ounce-ounce yang sekarang. Kalau dulu ya mungkin ada masalah dulu. Sekarang dah keluar digital macam ni digital timbang. Dia ada mode dekat sini. Nampak tu ada tulisan mode. Beli digital yang ada mode. Yang ada tulisan mode. Nampak? Facebook tak nampak. Tak nampak? Okey, yang ada mode tu, ni nampak ni mode. Cari yang ada tulis MODE ni mode. Dan you boleh dari sini you boleh tekan, nanti you akan nampak dia tukar ke mana. Jadi kalau dia ke ounce, kita tekan mode ni lah sampai ke ounce. Kan senang, tak payah kita nak pergi Google lah nak tukar ke berapa ya. Sekarang dah senang dah. Cuma ramai yang tak tahu yang sebenarnya benda ni ada ounce, ada apa. Bila beli timbang aja ingat gram. Bila beli timbang aja ingat gram kan. Yang sebenarnya dia ada. Dia ada banyak macam-macam apa. Dia ada pound, ada ounce, measurement dia lain-lain. Ada liquid ounce, ada liquid flow dia tulis tu. Ada. So bila beli tu mesti dia akan ada direction macam mana nak pakai. Betul. Jadi tak payah risau-risau yang pasal nak tukar ke ounce. Ounce tukar ke gram. Tina Mohtar kata okey, sedap ni, nak buat lagi kejap lagi. Dia dah tengok nampak. Dia dah gelap dah. Dia dah gelap. Cantik colour dia. So jadi tak payah pakai kicap. Sekarang kita dah pakai colouring. Colouring tadi pakai berapa banyak? 1 cap ni. 1 cap essence ni lah. Kalau nampak yang ini. Ini adalah colouring yang kita pakai. Colouring cantik ya. Colouring ni yang kita pakai. Kak Zai dah ulang lagi sekali, kita hanya guna colouring, pewarna saja. So daripada ni kita pakai dengan resepi yang ada ni, kita pakai 1 cap ni. 1 cap. Okey. Pewarna ya, bukan perasa. Bukan perasa coklat. Maksudnya masa beli tu kena baca 2-3 kali. Kadang-kadang botol dia sama ya, tapi dia punya tulisan tu you kena tengok sini, pewarna coklat, bukan perasa coklat. Kalau perasa dah jadi coklat. Rasa lain lah. Kaswi kita, kusoi kita rasa coklat. Okey. Berapa minit ya? Kita pun tak time dia tadi, lebih kurang 10 hingga 15 minit. Kak Zai, kalau kita taruh penuh bekas, dia tak buak ke? Tak, dia tak naik you. Ini bukan kuih Melayu. Sorry. Ini bukan kuih yang naik, dia tak naik. Banyak mana you letak dia, banyak tu lah dia. Dia tak akan ubah. Dia tak akan membuak.
Kak Zada letak unless tadi. kalau kita direct heat mungkin dia ni lah naik lah. Tapi ini kita steam pula, apa nama? Kukus. Steam lah, steaming. Kita kukus. So cuma kalau dia memang takkan naik lah, dia takkan cuma buat. kalau dalam resepinya ada telur, dia akan naik sikit sebab telur kalau dimasakkan dia akan kembang. Ya. So dia akan naik sikit. Tapi kalau kuih yang tak ada telur macam ni, memang tak ada telur langsung, dia tak akan naik. Banyak mana kita letak, banyak tu lah dia. Okey, kita tunggu lagi sekejap. Kak Zada terlupa nak time tadi, dia lebih kurang 10 hingga 15 minit. Okay, thank you. You're welcome, Nurlida. Welcome. Okey, sekarang ni Kak Zada, pasal kita terus nak makan, jadi Kak Zada tak kukus lah kelapanya. Ya, saya tak kukus kelapanya. Kalau you nak berniaga ataupun nak tahan lama, you kukus dulu kelapanya, masuk dalam kukus. Kemudian kita kukus dalam 10 minit untuk nak masakkan kelapa ni. Tapi hari ni Kak Zada terus nak makan, nak hidang, so saya tak perlu kukus lah kelapanya. Ya, okey. Lebih elok kalau kukus tu tadi, berapa lama tadi Kak Zaidah cakap? Lebih kurang 10 minit. Okay, so ni kita tengok dia punya warna pun dah berubah. Ada orang cakap cuba ulang balik resepi tu balik. Miss tepung tadi. Saya ulang lagi sekali. Ulang lagi sekali ya. Boleh. Kak Zada nak kena ingat juga ni. Sebab resepinya tak ada depan mata. Semua dalam kepala. Dia kalau nampak bahan dekat depan yang belum dipakai, kita tahulah lepas ni nak buat apa, nak buat apa. Pun dah tak ada. Ini semua barang dah tak ada. Okay. Jadi dia Kak Zada repeat lagi. Harap-harap ada yang sempat lagi menyalin ya. Alright. Bahan utama dia tadi kita guna 5 ounce tepung gandum. Kak Zada guna yang inilah, apa-apa brand pun boleh lah. Tepung gandum. Ni 5 ounce ya. Okey. Kemudian 2 ounce tepung sagu, tepung ubi. Ya, tepung ubi kayu lah. Kalau kita di KL dan seterusnya ke selatan, kita memang tak jumpa tepung sagu. Ya, kalau kita cakap tepung sagu tu, biasanya kita akan guna tepung ubi kayu lah. Kalau di bahagian Perak Utara, Thailand, Indonesia, dia ada tepung sagu. Kita kat sini susah nak cari ya. So kita gantikan dia dengan tepung ubi kayu. Sagu ya, sagu bermakna daripada sagu rumbia. Kita sini payah nak cari ya. Melainkan kalau ke utara sikit, dah border Thailand, tu kita boleh dapat tepung sagu rumbia. Sini tak ada ya. So saya guna tepung ubi kayu. Kalau ada tepung sagu rumbia tu lagi baik lah. Dia lagi kenyal lah. Dia lagi kenyal nanti kita punya lagi sedap lah. Ya. Okey. So yang tak ada tu kita guna yang ini pun dah memadai lah, boleh juga. Okey. Ini 2 ounce tadi. Okey. Gula merah kita guna, Kak Zara guna yang brand ini, yang jenis macam ni. Buah kabung ya katanya. Buah kabung. Oh, buah kabung lain, sorry. Buah kabung yang jernih sikit tu lah. Buah kabung? Nanti kau tuduh buah kabung. Oh, salah. Sagu rumbia tadi. Sorry. Memikirkan pasal sagu rumbia. Okey. Now ini gula kabung ataupun gula Melaka. Cuma Kak Zada tak guna gula yang gula timbang yang macam powder. Sebab gula tu kalau you guna, dia ada rasa sikit pahit. Kalau you nak buat benda-benda macam ni, you kena guna gula yang jenis keras macam ni. Ini pure, kata orang tu ini pure daripada nira daripada kelapa. Nira kelapa. Ya. Packaging dia berubah. Cuma lain company lain lah dia packing ni lebih kata orang cantik, tapi yang ini dia lembut. Kak Zada suka pakai dia sebab dia warna dia dah gelap. Senang ke kalau nak dapat dekat supermarket? Dia dekat supermarket lah selalunya. Tapi ni mahal sikit daripada yang biasa. Tapi dia ada bau, dia ada warna. Kalau kita nak pakai ni pun tak apalah. Janji gula yang jenis keras ya. Okey, ni kita guna 4 ounce ni dan 2 ounce gula pasir. Ya. Okey. Kemudian kita guna apa lagi tadi? Santan asli 10 ounce, santan pekat ya, santan pekat asli 10 ounce, air 20 ounce. Siapa yang tanya tadi tu salin ya resepi. Dan 1 sudu air kapur. 1 sudu teh air kapur. Kak Zara guna ni tadi sebab ini yang sebenarnya bukan sukatan ni lepeh ya. So ini lebih kurang dalam 1 sudu kecil lah yang sebenarnya sukatan dia. Ya.
Okey, dan saya guna sedikit pewarna coklat. Saya tak guna kicap dekat sini. Sebab saya tahu ramai yang buat kuih kusoi atau kaswi guna kicap. Ya. Lebih baik saya Kak Zaidah pakai colouring. Sebab you guna kicap, rasa dia agak lain sikit daripada you guna tu. Sebab kicap dia ada rasa. Dia daripada bean kan, soy bean. So dia jadi caramel punya. Dia ada rasa caramel dalam. Yang you nampak ada gelap-gelap, this is from the caramel. Ya. Okey, ini kita punya pewarna. Ya, sekarang dulu mak kita memang dia pakai kicap sebab dulu tak ada pewarna coklat. Ya, kalau ada pewarna coklat rasa Kak Zaidah dia pun pakai pewarna. Tapi kalau you dah biasa guna kicap tu pulang lah, tak ada masing-masing selera masing-masing ya. Betul. Cuma Kak Zaidah resipi hari ni kita tak pakai kicap, kita pakai ni. Okay. Baiknya Zaidah sabar melayan kerana kita, semoga dimudahkan rezeki dan kesihatan sekeluarga. Amin. Terima kasih sama-sama kita ya. Okey, sementara nak tunggu dia masak tu. Okey, kemudian kita gunakan kelapa untuk hiasan dia nanti. Fatimah B Abdul Rahman, Kak warna coklat guna satu cap ke? Yes. Satu cap daripada yang tadi tu. Star punya. Star apa kan? Brand dia tu? Star brand. So kita pakai satu cap. Ini brand lama ni brand dah old school ni. Old school brand. Tapi lagi old school, lagi banyak ada keluar produk dia sekarang. Macam-macam colour, you nak colour flavor pun ada. Tapi hari ni tak ada flavor tau. Kita pakai warna, kita pakai colouring saja. Kita pakai cap ni je, sukatan cap ni. Cap dia ni kita untuk resipi hari ni kita pakai satu cap. Okay, alright. Kemudian kita guna kelapa ni tadi ya. Ni untuk hiasan dia. Kena ada kelapa, kusoi tak ada kelapa tak kusoi namanya. Ya, kelapa ni kemudian kita kisar, hanya kita ambil yang putih saja. Kita pergi kedai minta kelapa parut yang putih, nanti dia tahulah. Dia tak ambil kulit ari ya. Okey. Rokia Mamat tanya, Puan Zaidah ada keluarkan buku masakan ke? Tak ada. InsyaAllah lah nanti. InsyaAllah kalau ada memang kita akan announce. Okey. Okey. Now kita masukkan ni Kak Zaidah nak bancuh dia dengan garam ya. Ni dah ada yang request dah ni. Nurlida request, Kak Zai request puding caramel tak nak pakai agar, nak guna telur punya. Hihihi. Boleh. Just leave your comment below kat bawah ni. InsyaAllah nanti kita akan cuba masukkan dekat dalam kita punya ni lah slot. Kak Zaidah dah masukkan garam, kita gaulkan rata ya. Garam lebih kurang ikut cita rasa perempuan lah. You letak garam, kemudian you rasa. Dia mesti ada rasa sikit masin baru dia sedap. Sebab dalam adunan ni tadi kita tak letak garam. So garam ni datang daripada kelapa ni ya. Kita gaulkan macam ni lah. Okey, lagi satu tips kalau you nak tahan tak mudah basi kelapanya, kita kukus kelapanya. Dalam lebih kurang 10 minit. 10 minit macam tu, kita letak macam ni, taruh je lah dalam kukusan tu. Dan kita biarkan dia 10 minit dan kita angkat. Lepas tu baru kita hias kusoi kita lah. Tapi kalau terus nak makan tak perlu kukus. Macam ni kita nak kalau kita terus makan boleh lah. Kalau siapa yang nak berniaga tu lebih baiklah kita kukus dia sekejap. Yang ini Kak Zaidah santan berapa ounce tak dengar tadi. Terjemah batik tanya. Santan asli, santan fresh. Kita guna 10 ounce santan pekat ya. Santan pekat. Beli yang dah ready tu, yang santan pekat yang memang dia ada jual sekarang, santan pekat. 10 ounce. Kemudian air paip biasa 20 ounce. Okey. Ada yang tertinggal. Yang baru-baru masuk tu, yang baru watching sekarang ni, cara dia. kita tengah masak kuih kaswi ataupun Salvin panggil kusoi. Okey. Now cara buat dia, pertama sekali sebab kita guna santan asli, jadi Kak Zaidah santan fresh. Maksudnya Kak Zaidah bagi cara supaya kuih kita tak mudah basi. So yang pertama tadi step dia, Kak Zaidah masak santan yang 10 ounce tadi. Bersama dengan air 20 ounce. Ini yang baru-baru masuk, boleh tengoklah Kak Zaidah tengah share balik daripada awal apa yang kita tengok muka Kak Zaidah pun tak apa sebenarnya. Orang pun teringin semalam pun ada request nak tengok muka Kak Zaidah kan. Dengan suara je. Okey, bila tengok muka gila hati pula
Okey. Nah, cara-cara dia tadi kita masak ya. Masak. Ini kita guna santan asli, itu yang kita masak. Santan fresh. Saya masak tadi santan yang 10 ounce tadi. Masak dengan air 20 ounce. Dengan gula sekali ya. Gula pasir 2 ounce. Gula merah ni tadi ataupun gula kabung ni 4 ounce. Masak bersama dengan daun pandan. Okey. Masak sampai dia mendidih. Mendidih tu tak lama lah. Dia macam dia mendidih sikit je, you tutup api. Kemudian kita sejukkan. Lepas tu baru kita bancuh dengan bahan-bahan lain. Maksudnya dengan tepung-tepung tadilah. Dah bancuh rata, kita masukkan air kapur. Dan lepas tu kita tapis. Okey. Ada yang dapat tak? Ada yang tak dapat ke? Tak apalah yang tak dapat tu. Terus ada orang say hi. Hai Kak, lama tak jumpa. Lama tak jumpa, rindu dendam. Lama tak jumpa. Ada orang tanya ni, santan kotak boleh? Boleh, cuma santan kotak ni Kak Zaidah Kak Zaidah tak tahu exact dia punya sukatan ya, sebab santan kotak ni dia pekat. Dia dah pekat sangat tu. Dia pekat tu you kena mix sikit dengan air lah. Boleh juga nak guna santan kotak ya. Boleh cuba try and error lah. Sebab sekarang ni kita cuba, sebab yang sekarang ni resepi ni memang kita pakai santan asli. Memang sesuai resepi. Sebab kadang-kadang resepi lain-lain ni dia punya kuantiti berbeza. Macam contoh air beza. Sebab kita nak kena tengok santan, kepekatan santan macam mana. Lain kotak lain ya. Lain dia punya pekat. Brand yang kita pakai lain pun lain. Dia punya outcome akan jadilah outcome dia. Okay. So ni Kak Zaidah guna santan asli. Kalau katalah you tempat you susah nak cari santan yang ready ya, santan asli yang dah diperah, you boleh pakai kelapa lah. Beli kelapa, perah. Perah, ambil air dia, ambil santannya. Okey, juga boleh lah. Hari sama kata mak saya tengah cuba nak buat kuih resepi Kak Zaidah. Kuih apa tu? Yang mana satu tu? Hari ni punya ke ataupun yang 2-3 hari lepas ni? Lepas tu Siti Fazwa kata Kak 10 ounce agak-agak berapa ringgit ya beli kat pasar? 10 ounce? You beli setengah kilo je. Setengah kilo pun banyak. Beli dalam, tapi biasanya dia tak ada pack kecil. Dia pack setengah kilo dengan sekilo. Atau kalau ada yang less daripada setengah kilo, you can get setengah kilo less. You buy yang less daripada setengah kilo lah. Dia kata on the way tengah buat sebab baru first time dengar kuih kaswi pakai santan. Oh ya ke? So selama ni pakai memang kebanyakan orang buat kuih kusur ini atau kaswi ni dia tak pakai santan, dia pakai air je. Asi. So kita yang ni memang old school punya. Ini memang santan. Jadi dia rasa you dapat bayangkan, rasa dia manis. Nanti bila ada kelapa pula ada rasa masin sikit daripada kelapa tu. Ada bau kapur tu. Ya Allah, saya ni dah terasa-rasa dah kat tekan. Tak sabar dah ni. Ni yang saya punya ada depan mata. Yang kat sana ni yang tengah tengok sekarang ni, silalah buat dekat rumah. Ini tak sabar sekejap lagi nak rasa ni. Salman Manja, Zaidah, pokok cermai dah tumbuh balik ke? Pokok apa tu Kak Zaidah? Adalah tu cerita saya dengan dia. Pokok cermai. Dah lama bukan cermai. Apa tu? Pokok apa? Pokok ceri. Aduh, pokok ceri. Dia dengan saya je lah tahu cerita tu. Ceri apa? Ceri lokal ke ataupun ceri lokal? Mana kita ada ceri yang besar tu. Kalau ada ceri tu manalah tahu ada incubator ke untuk nak tumbuhkan ceri daripada Australia ke? Tak sempat nak besar, buahnya dah habis dia jolok ya. Dah tak ada dah pokok tu. Ida Farida, semoga Kak Zaidah dilimpahkan rezeki. Amin. Terima kasih. Siti Fazwa, mudah-mudahan kita ni banyakkan beramal amal jariah kita ya, mudah-mudahan diterima olehnya lah. Okey. Lepas tu Kak Zaidah harap sangat siapa-siapa yang mendengar ni, yang menyalin, harap dapat buat bermanfaat untuk dan ajar pula pada siapa-siapa yang tak tahu tonton ni, dan juga siapa-siapa yang maksudnya orang yang menonton sekarang ni. Sebab kadang-kadang kita di rumah kita belajar kat anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang mungkin dia tak minat. Turun-temurun. Kadang-kadang anak-anak ni dia tak tunjukkan minat dia sekarang. Tapi yang penting parents dia, mak dia tu mesti tahu buat. Nanti akan datang dia mesti akan sebut ni. Dulu mak masa kecil-kecil mak selalu buat kuih macam ni. Tu yang kita nak tu.
Lepas tu pula adanya macam yang nak menjual boleh dapat apa benefit daripada dapat resepi daripada Kak Zaidah. Hari ni Kak Zaidah bagi tips yang boleh buat untuk menjual lagi. Kak Zaidah bagi tips yang sebenarnya ramai yang tak tahu ni, yang sebenarnya tips ni yang kita perlu masak santan dia dulu. Apa-apa pun. Ya, kalau tak percaya, perempuan boleh cuba. Mungkin sebelum ni ada resepi yang perempuan tak pernah masak santannya, ataupun you buat caranya you masak double boil dengan tepung-tepung lah ya. Cuba buat method Kak Zaidah ni, you masak dulu santan bersama gula, bersama dengan daun pandan, masak hingga dia mendidih sekali. Kemudian you sejukkan, baru bancuh dengan bahan lain. You tengok dia punya ketahanan dalam you tak sama ya, totally tak sama. Ini terus saya punya pengalaman dan banyak jugalah yang saya dah mengajar yang semua kata alhamdulillah so far dia nak berniaga talam pun dia tak takut. Kalau tidak dia kata pagi buat, tengah hari tu punya risau, dia kata takut customer dapat basi. Selagi customer tu tak potong, tak makan, dia akan susah hati kat rumah dia kata. Bayangkan kalau ada hari-hari macam tu tercabut jantung. Ya, so you buat method lah macam kita ni, cara sebab Kak Zaidah. Dia punya ingredient ataupun bahan-bahan yang kita pakai ni agak sensitif sikit. Maksudnya sensitif sebab santan. Cuma kita pakai santan asli ni sebab kita nak dapatkan rasa asli. Rasa tak sama ya. Kalau you masak dengan santan kotak dan santan fresh, rasanya memang tak sama. Hanya yang pandai rasa je dia akan tahu beza. Ya. Tapi kalau dah jadi kesusahan untuk you nak dapatkan santan, you boleh jugalah buat. Bukan kata tak jadi. Cuma kalau ada santan asli, why not you ikhtiar cari santan asli, santan fresh. Melainkan kalau you duduk overseas, memang dah tak ada santan, you terpaksa guna santan kotak atau santan serbuk, itu dah tak ada choice lah. Terpaksa buat, nak juga buat dan tak ada masalah yang sebenarnya jadi. Cuma rasanya, kejadiannya agak lain sikit. Kita guna santan asli, talam kita akan ada sikit, kuih kita akan ada sikit berminyak di bahagian atas. Dia lawak. Ya, sebab katanya santan ataupun fresh, kelapa fresh tu dia memang ada minyak, ada original minyak. Itu yang buatkan kuih tu cantik dan sedap, wangi dan berlemak. Tu yang sedap tu. Okey, ada yang tanya santan sawit yang ready made jual kat pasar raya boleh? Kalau dah tak ada santan betul, dipakai santan sawit pun tak ada masalah. Cubalah, cuba. Try and error lah. Sebab kita dekat sini nak dapat santan tu sebenarnya tak ada masalah. Cuma kita je yang tak nak pergi cari. Kadang-kadang kita duduk dalam taman perumahan tu, kita tak tahu pun jiran depan pun ada jual santan. Kita pun tak tahu. Supalah macam Kak Zaidah. Yang sebenarnya dekat tempat Kak Zaidah tinggal ni, jiran pun buat santan, saya pun tak tahu. Ada yang beritahu saya, Kak Zaidah cuba pergi kat sini. Untunglah, beruntunglah. Kalau jiran jual santan, dia boleh Google yang sebenarnya. Google tengok dekat taman perumahan itu, ada tak siapa-siapa buat santan fresh. Mesti kalau ada tu yang sebenarnya kadang-kadang jiran kita pun tak tahu. Ya, so yang sebenarnya you tak cari, jadi you macam mana nak jumpa, so kena cari. Salam Teacher Zaidah, memang terbaik resepi teacher. Alhamdulillah. Thank you. Okay, now we dah masak. Okay, ni dah masak ya. Kam, boleh tunjuk kat sini. Alright, okay. There you go. Ni dah masak ya. There you go. Sekejapnya yang kat Instagram ni sekejap Alright, there you go. Ini kita dah kukus. Sekejap lagi dia dah sejuk, warnanya akan lebih gelap. Okey. Kak Zaidah nak gaulkan dengan tu sebentar ya. Okey. So yang ini kita nak kena sejukkan ke ataupun kita boleh terus sekejap je lah, kita biarkan sekejap. Gaulkan dia dengan kelapa. Okey, so nampaknya Kak Zaidah kata yang ini kita kena tunggu, kita kena sejukkan dia dulu. Okey, dan kemudian baru kita salutkan dengan kelapa. Kelapa ni make sure kena cari kelapa yang bahagian luar sahaja. Jangan ambil dengan urat dia sekali. Sebab yang ini kira hiasan untuk kuih kaswi ni, okey? So jadi yang ini dah dicampurkan dengan garam. Okey, so siapa macam tadi, again Kak Zaidah punya tips, kalau nak kelapa ni tahan lama ataupun kuih Melayu macam contoh ada yang nak menjual,
Okay, kena make sure apa-apa macam contoh kita guna santan ataupun kelapa, make sure kita masak sekejap. Macam contoh yang ini, hiasan dia dekat luar. Untuk kaswi ni, kita steamkan dia dalam masa 10 minit untuk bagi dia masak. Kalau santan pula, yang macam berkuah ke apa ke, kita panaskan dia, dia menggelegak sekejap je, kita terus tutup api. Jangan sampai membuat-buat pula, nanti jadi lain pula santan tu ya. Ya betul. Kak Zaida ambil sepit tadi. Alright. Okay. So dia macam ni lah. Tu rupa dia. Jadi kalau dapat kita sejukkan sebentar ya, supaya dia senang kita nak keluarkan dari. Ni Kak Zaida ada orang request dah ni. Kak Zaida esok buatkan kolej kacang pula, boleh buat jual bulan puasa. Yang tadi pun ada request juga kolej kacang. Kolej kacang Kak Zaida akan bagi, tapi bukan besok ya. InsyaAllah, sebab kita ada lagi lebih kurang 35 ataupun 36 slot kusoi. Kalau macam dekat Indonesia pula, tadi ada kakak daripada Indonesia, salam dari Indonesia, katanya di Indonesia kaswi ni dipanggil kusoi ataupun lompang. Tapi dekat Malaysia lompang lain ya. Kuih lompang memang totally different. Okay, tak sama. Macam ni ya. Kak Zaida tunjuk macam mana kita nak keluarkan dia. Farida kata, Assalamualaikum Kak Zaida. Kalau dulu Kak Zaida selalu kongsi resepi di radio RTMJB. Oh, reminiscing ni lama ni. Lama tu tahun 87. Ya, kalau siapa lama yang masih ingat saya waktu tu bukan 87, 97. 95 sampai 97. 2 ke 3 tahun Kak Zaida di radio Johor. Itu pun banyak jugalah resepi yang kita share masa tu. Ada yang masih ingatkan saya lagi, alhamdulillah. Okey, ini dia ya. Nak ikutkan you kena tunggu dia sejuk sikit ya, tapi tak apalah, kita cuba keluarkan dia waktu di tengah macam ni. Ya, see. Siti Fazwa kata, wah, melimpah ruah rezeki Kak hingga ke akhirat. Ilmu masak boleh turun ke anak-anak dan sahabat. Mahal ilmu ni, rezeki Allah dah sampai masanya Kak dapat sharing. Alhamdulillah. Okey, ini ya, dia tengah tu Kak Zaida keluarkan macam ni, dia senang keluar. Ada orang perasan pula tu kuih cookies kat belakang. Dia kata banyaknya kuih raya kat belakang tu. Okey, kita di studio baking sekarang ni. Yang sebenarnya dekat dalam tu semua tengah buat biskut raya tu. Sekarang kita tengah sibuk buat biskut raya. Kita punya cookies raya Simply Sugar Collection 2019. InsyaAllah nanti kita akan share dengan you all cookies apa yang kita ada untuk tahun 2019 ni. Okay, so stay tune, push on your notification untuk story dan juga postings. Okay, siapa yang ada IG tu, dan kita akan announce macam-macam lagi announcement akan ada lepas ni. And to make sure siapa yang baru tengok kita punya live ni, kita akan buat live ni insyaAllah setiap hari ya. Macam-macam jenis resepi kita akan share dengan you all. Okay, ni ramai juga request ni. Ada yang dekat Facebook ni pun request juga kolej kacang. Okay, InsyaAllah. Dalam salah satu kita punya rancangan kita lah ya. Okay. Ismahan Ishak kata, sedapnya kuih kaswi ni, saya suka. Oh, saya punya favourite juga ni, yang tengah mengadap tengok ni. So jadi kita punya live ni akan save for the next 24 hours. So boleh tengok, you boleh replay ataupun you boleh playback daripada awal, dan it's up to you lah, you want to rewind or you want to forward. Jadi you boleh tengok balik. Okay, sebab kita akan save dekat Facebook dengan IG juga. Okay, Kak Zaida keluarkan dulu. Nampak tu cantik dia keluar. Nak ikutkan, you kena keluarkan dia sejuk, lagi senang ya. Dia pasal dia ada tepung sagu, dia agak goyang-goyang. Kalau dia masih suam lagi atau masih panas lagi, you keluarkan, dia akan melepek sikit lah. Dia macam kembang sikit lah. Kembang sikit sebab dia lembut ya. Dia tak ikut, dia sejuk sikit. Dia tak ikut exact pada acuan. Okey, ada dua cara. Satu cara kita golekkan dia macam ni. Golek. Okey. Dia goyang ya. Teacher, ada orang tanya, apa tu? Kasih kalau masuk Cyberjaya, kedai Simply Sugar dekat mana? Saya di Neo Cyber. NEO Cyber.
Dan dia boleh Google lah sebenarnya. Google tapi nama kedai Kak Zaidah sekarang ni Kak Zaidah dah tukar. Kak Zaidah dah tukar ke Simply Sugar Kitchen, tetapi kita belum sempat lagi nak tukar di Google Map tu. Yang itu you boleh Google Mafioso Shell Laut. Nanti dapat alamat dia. Dan kalau nak bagi bukan trademark, apa nama tu? Landmark. Amboi. Jauhnya trademark. The landmark untuk Simply Sugar Kitchen ni dekat Cyberjaya tu memang betul-betul bersebelahan dengan building Mustafa Kamal. Wisma Mustafa Kamal. Okay? So jadi kalau macam you cari Google, you cari nama tak jumpa, you cari Mustafa Kamal dulu. Wisma Mustafa Kamal, insyaAllah jumpalah kita. Sebab kita betul-betul bersebelahan dengan building Wisma Mustafa Kamal. Simply Sugar Kitchen ya. Sekarang dah tukar. Signboard dia pink you. Carilah signboard yang paling striking. Striking and pink. Kita punya kedai lah tu. Sugar Simply Kitchen lah tu. Kak, satu lagi. Saya belajar dekat Singapore. Mereka nak gelapkan sikit, letak satu sudu kicap manis. Boleh juga. Tapi cuma bila kicap manis tu dengan resepi ni nanti dia punya rasa agak lain sikit lah. Sebab kicap manis, dia base dia adalah soy. So jadi yang ini tak ada. Soy tak ada langsung dekat dalam resepi ni. So jadi tapi ikut masing-masing punya tekak lah. Ikut masing-masing punya cita rasa. Kalau yang dah biasa buat pakai kicap tu, why not cuba yang ini pula? Kita tak ada kicap. Yang biasa di Cyberjaya makan ke restoran nasi Arab, Sabah Restaurant. Sabah tu dia di Pulse. Saya di belakang. Di facing di Pulse tu, ya. Itu dekat situ lah lebih kurang. Sabah. Dia opposite di Pulse. Famous lah opposite di Pulse. Kalau Sabah tu belakang di Pulse. Kalau nak cari another landmark, cari Shell. Tapi Shell tu pun tak tahulah kalau Cyberjaya ada extra Shell. Shell ada lebih daripada satu, tapi yang I tahu dekat area situ ada Shell lah. Okay? Okay, kita kemas kat meja kita, sekejap meja kita ni untuk kita nak serve. Kaswi gedik ke Kak Zaidah? Gedik juga lah tu. Gedik tu maksudnya goyang-goyang. Goyang gedik kat diri, gedik juga lah goyang sikit. Macam-macam orang bagi nama. Ya, nak gedik. Okey, ni ada dua cara how to serve sebab kita guna mangkuk. So satu cara is kita ni original dia macam ni lah, kita gaul semua sekali dengan kelapa. Satu lagi kalau you pakai mangkuk, you boleh serve dia macam ni. Kelapanya di atas saja. Gedik jugalah, gedik tak? Gedik, kalau yang gedik tu maksudnya kalau kita goyang-goyang ini dia bergegar. Itulah gedik dia tu. One day nak pergi restoran Kak Zaidah. Datang jemput. Cuma kita kedai akan tutup setiap Wednesday. Rabu. Yes, setiap Rabu. Alternate. So last week kita dah tutup. So minggu ni Rabu buka lah. So basically 2 minggu sekali je lah kita tutup. Nak cuba bahan semua ready, nampak sedap. Tinggal beli kelapa parut. Tinggal beli kelapa parut. Itu untuk dia punya design dekat luar kan. Jadi bolehlah singgah beli tu je. Apa nama IG Kak? Nama IG Simply Sugar Baking Studio. Okay. Ini kita punya yang kita dah siap. Goyang jugalah. Kita tengok. Gedik tak? Gedik lah. Okay, so now this is how rupa dia lah. Okay. Ya, ada yang nak menerai? Selalunya yang sebelah ni dia sibuk nak terai. Mesti. Itu sudah tentu. Sekejap kita kena tengok. Ni rupa dia yang dah siap. Jadi kita sekarang ni sesi untuk try pula. Okay, itu dia. Okay. Macam mana Kak Zaidah? Ya. Kak Zaidah dah puas dah tu. Mengunyah dah tu. Okay. Kita pula. Sekejap. Kita kena kasih cantik dulu. Okay tak ni view okay ke? Sebab tadi ada yang bagi tahu kita punya agak kurang clear sikit. So sorry bear with us.
Okay, sebab line dekat sini memang tak berapa baik. Tak berapa tapi kita cubalah sebaik-baiknya. So lepas ni siapa yang boleh tengok, kalau ada apa-apa soalan, nanti kita akan reply to you as soon as possible lah. This is the one yang dah siap. Ada dua cara kita nak sediakan. Satu is kita golekkan semua. Ini macam original dia lah. Satu lagi sebab kita pakai mangkuk kecil-kecil, jadi cantik juga kalau kita serve dia macam ni. Tu nampak ya, kita letakkan kelapa hari di atas. Yes. Okey, kemudian ini yang kita ini yang biasa kita tengoklah. Kita salut semualah. Okey, nampak ya? Okey, yang ini macam ni. Kita guna mangkuk tadilah, mangkuk kecil-kecil, mangkuk lumpang tu lah. Okey. Yang ini kalau you tengok dia bahagian atas sahaja kita letak. Okey, bahagian atas sahaja. Alright. Kalau macam ni kita salutkan semua. So ikut you lah, yang mana rasa cantik yang itulah yang terpahat di hati. Yang terpahat di hati. Tapi rasanya macam gini pun cantik juga kalau kita serve. Macam ni ya. Kalau kita ada buffet table ke ya, so kita just put macam ni dia lagi nampak. Pasal kita buat dalam mangkuk. Kalau kita potong-potong buat macam ni tak cantik. Ni pasal kita dah buat dalam mangkuk kan. Mangkuk kecil-kecil jadi cantik lah kalau kita buat macam ni. Cantik. Yang tak suka makan kelapa tu boleh lah tolak-tolak kelapa. Okay, so jadi saya pula nak rasa sekarang ni. Tengok ni dia punya keadaan dia macam ni, okay? So yang ini kita makan ni, yang kita salut semua. So semua kelapa memang semua bahagian ada kelapa, okay? Lembut dan kenyal-kenyal sikit ya. Speechless. Sedap. Okey, so puan-puan saya rasa memang ramai yang dah ada resipi yang lembut, dia memang lembut. Tidak menggunakan santan, so mungkin puan-puan boleh guna resipi ni lah, ada kelainan sikit lah. Jadi dia punya tu dia cair dekat dalam mulut. Bila kita kunyah dia, yang ini resipi ni bila ada santan, dia ada rasa lemak, lepas tu lembut. Dia ada punya lembut, kenyal dia tu tak sama ya kalau you letak santan. Tak letak santan dia akan rasa lembut lembik. Yang ini dia lembut soft lah sebab dia ada santan, ada minyak. Ya. Okey. Kalau macam kita kunyah penuh mulut nak cakap. Kunyah dulu, telan dulu. Tak elok makan sambil cakap. Okey, saya harap Kak Zaidah harap perempuan semua dapat salin dan dapat bila cuba dan banyakkan share, jadi resepinya tak hilang ya. Apa yang kita buat hari ni dia tak hilang lah. So kalau you terlupa ke apa, you boleh keep on tengok balik. Ya, kalau dia tak hilang macam ni nampak ni dah hilang dekat dalam mulut. Bila kita kunyah, dia punya resepi yang ini dia cair dalam mulut. Kadang-kadang ada yang kita makan tu, kaswi tu, kita makan, kita masih mengunyah dan dia masih kental lagi dalam mulut kita. Jadi dia lihat. Jadi yang ini kita makan ni, saya makan tadi ni. Dia makan bila kita kunyah, dia sebab cair dia ada santan, dia ada santan dalam alunan dia. Jadi dia punya lembut tu lain. Memang sedap ya. Memang sedap. You guys should try. Kalau perempuan tak nak guna pewarna pun tak ada masalah. Kalau misalnya kata hanya kerana pewarna ni tak jadi nak buat, tak payah letak pewarna pun tak apa. Guna terus gula merah. Jadi warna dia akan jadi soft sikit tapi tak apa. Nak letak kicap pun tak ada masalah ya. Memang sedap. Kakak-kakak, ya Allah, temptingnya. Sebab kadang-kadang pewarna ni pun nak cari pun kadang-kadang masalah juga ni pewarna ni ya, pewarna coklat ni ya. Okay, Jamilah Muhammad Saleh, naiklah badan kalau makan kuih Kak Zaidah Ibrahim hari-hari. Masya Allah. Bayangkanlah yang ini, yang baju hitam ni, sebab tu pakai hitam hari ni. Setiap hari kita live, kita tukar rasa. Makan sikit je Jamilah, jamah aja. Umur-umur kita sekarang ni, umur Kak Zaidah, umur yang sebaya dengan Kak Zaidah ni, seangkatan dengannya. Kita makan sekarang semua kena jamah aja. Ya, kita kalau boleh orang kata berpada-pada. Kalau muda macam ni boleh lagi, boleh makan kenyang. Umur Kak Zaidah ni kita dah hanya jamah aja. Kalau boleh boleh makan, mungkin boleh makan. Boleh tapi bab katanya kalau ada yang dah rasa macam tak sedap badan tu, jamah ajalah. Tapi kalau boleh makan berpada-pada. Dan masak tu jangan-jangan orang sebelah, jiran-jiran kita bagi, jangan kita masak banyak, kita biar kat rumah. Letak kat rumah, tu yang sayang nak buang, kita lah yang tukar makannya. Betul. Seloknya bagi jiran sebelah. Cepat-cepat bagi, tinggal kita 2-3 ketul pun tak apa. Ya. Okay. So ada apa-apa lagi soalan? Ada ni, dia request kuih Kemboja. InsyaAllah. Max. InsyaAllah. Boleh? InsyaAllah.
Kuih kemboja ni apa ni? Kuih bakar. Ada lagi, ada apa tadi kulit kacang. Banyak yang request kulit kacang. Lepak pisang hari ni. Pisang. Apa yang ni? Kuih kemboja. Kemboja ni kuih bakar ke? Ada talam tadi. Talam, lemak cili api. Ketam tu kau main. Share Kak Zaidah sikit, nanti kita share. Kak Zaidah akan masukkan juga resepi lauk pauk. Tapi tidak yang terlalu susah lah sebab dapur kita ni sekarang ni bukan dapur ni sebenarnya. Ini Kak Zaidah kecil saja. Ya, kita tapi kita akan cuba sedaya upaya untuk share dengan you all lah. Kak Zaidah cuba insya-Allah. Kita akan masak pun kita akan ada selang-seli nanti dengan minggu depan ni kita akan mula selang-seli dengan lauk pauk lah. Biar hilang telan di mulut, jangan hilang dalam ingatan. Oh, janganlah tu. Tersemat di jiwa. Kenang daku dalam doamu. Ada yang ni puding caramel. Tadi ada request tadi saya tengok yang puding caramel dengan telur. Puding caramel dengan telur, okey? Biasa puding caramel ada telur. Memang ada telur. Lepas tu talam keladi berlauk. Oh, itu macam lebih kurang macam semalam lah. Macam talam keladi berlauk ni yang sebenarnya nama dia yam cake. Okey. InsyaAllah. So just leave your comment below, your request, leave your request below. InsyaAllah kita akan cuba masukkan. InsyaAllah kita ada lagi 35 hingga 36. Sebab yang 5 atau 6 tu kita akan dari masa ke semasa lah Kak Zaidah akan bagi seberapa banyak yang saya boleh bagi lah. Dalam keadaan kita yang tak berapa cukup barang-barang ni, saya cuba masukkan seberapa yang boleh lah. Apa yang kita boleh, yang senang dan yang kira boleh masak hari-hari lah. Memang senang lah. Macam semalam kita masak makaroni goreng. Tu senang aja, mudah aja kan. Kalau orang nak datang, simple. Saya semalam bawa balik pun anak pun suka. Dia kata mama dah lama tak masak ni. InsyaAllah. Okay, so you just leave your request dekat bawah ni. Nanti kita akan cuba masukkan dalam slot. Okay? Ada pula nak seri muka Kak Zaidah. Paling sedap, paling special sebab ada 3 lapis. Sedap sangat. 3 lapis tu. 3 lapis lah. Orang dengar tu kan nanti semua macam very tempting kan? Very tempting. InsyaAllah. Cuma kita tempat kita limited ni ya. InsyaAllah kita akan cuba sebab yang tu kita kena perlu kukus yang besar. Untuk yang talam-talam 10x10, 12x12 tu nak perlu kukus yang besar ya. InsyaAllah saya cubalah ya. Kak Zaidah cuba. Hari ni kita pakai kukus comel aja. Ada juga kuih lapis beras. InsyaAllah. Okay. So sebelum kita nak end kita punya video ni, ada apa-apa pertanyaan yang last ni orang nak tanya, kita ada dekat sini Kak Zaidah ni. Yang penting Kak Zaidah ada kat sini ni. Kalau nak jawab soalan tu boleh directly terus jawab you punya soalan. Kalau contoh kita dah end kita punya video ni, please DM kita directly. Kalau ada soalan macam contoh you tengah buat ni, dah tengok live Kak Zaidah, lepas tu ada soalan, and then just DM kita directly. InsyaAllah nanti Kak Zaidah akan reply dengan secepat yang mungkin. Seri muka Kak Yes, sebab saya buat tak tahan, lama dah basi, tak tahu kenapa. Itulah yang Kak Zaidah cakap tadi tu. Boleh lepas ni kita punya video ni bertahan sampai 24 jam. You boleh buka balik kejap lagi, rewind ataupun you repeat tengok. Kak Zaidah ada selitkan some tips untuk talam kita tahan mudah, tak mudah basi. Talam itu yang paling kita takut, basi. Especially yang berniaga ya. Sekali orang dah makan talam you basi, berlendir, orang tak akan datang lagi. Sekarang ni kita risaukan viral-viral ni. Ya, kalau you sekali dia dapat talam you basi, dia mulut ke mulut tu yang kita dan kita pun tak nak jugalah ambil rezeki, ambil duit orang dengan orang mengata-ngata kita di belakang. Kalau boleh tak nak lah ya. Kita niaga ni biar ikhlas. Kalau kita tak tahu, kalau ada tips yang lain daripada yang kita selalu buat, selalu basi, dia ada dapat satu tips yang lain dari yang pada kita kebiasaan buat, why not you cuba? Cuba, so nanti you boleh tengok. Sebab kita berniaga ni kita perlukan modal juga. Tak boleh kita berniaga pun tak terus nak untung, tak boleh ya. You kena cuba pergi belajar
Dan hari ni memang percuma ni Kak Zada bagi tips ya, supaya bila you buat kuih you tahan lama, tak mudah basi. Ini bukan Kak Zada buat cerita ke apa ya, ini memang terus kita punya pengalaman. Saya pun tak berani nak bercakap juga kalau saya tak pernah cuba ya. Dalam kita biasanya kalau kita masak santan dengan gula, dia akan bertahan paling tak ada pun 24 jam. Ini tak simpan dalam fridge ya. Dalam kita tak simpan dia di peti sejuk, dia di luar. At room temperature, dia bertahan untuk 24 jam ke atas. Paling cepat pun 24 jam lah. Jadi kalau macam kita ada apa-apa efek ke kalau kita simpan dekat dalam fridge? Of course lah. Kuih Melayu kalau you simpan dalam chiller, dalam fridge, you sejukkan di peti sejuk, rasa dia tak sama. Tak sama, totally tak sama dah. Kalau yang tak tahu makan tu dia kata sama je, tapi yang pandai makan tu dia tahu. Ya, sebab santan ni kalau dia masuk dalam peti sejuk dia akan tepu. Lemaknya akan jadi tepu, akan jadi padat. Jadi rasanya pun akan pula-pula dah ada tepung semua dibancuh, dia punya rasa dah lain. Cuma ada talam yang kita boleh simpan di peti sejuk, macam talam serimuka, talam cendol, talam apa tu yang talam yang ada guna tepung beras semua tu, itu tak disimpan di peti sejuk. Kalau simpan di peti sejuk rasa dia lain. Ya. Tapi kalau you nak buat juga tak ada masalah sebenarnya. Cuma Kak Zada bagi some tips lah. Saya ni orang lama ya, jadi kita ikut. Saya masih pegang daripada cara old school saya. Sebab saya rasa the best lah yang so far kita makan pun tak boleh. Kita boleh rasa ya dia pakai santan asli ataupun santan kotak. Kita boleh rasa dia masak atau tak santannya. Macam itulah. Okay. Jadi ada apa-apa lagi soalan ke? Sekarang ni kira macam Q&A lah, Q&A session. Sekejap lagi je lah, kita ada masa. Okay, lagi sekali Kak Zada tunjuk siapa yang terdepan. Ini kuih kusui kita ataupun kasui kita. Ini yang dah gaul dengan kelapa. Ini yang kita buat macam ni lah. Kita letak dalam mangkuk. And then itu colour dia agak beza sikit kat sini ya, sebab on the screen. Okay. Okey, ada apa-apa lagi? Dah selesai dah hari ni live kita. Kita jumpa resipi esok untuk hari ni. Okey, so hari ni hari Ahad, spend time lah dengan spend time for yourself pun boleh. Yang penting dengan keluarga, okey. So siapa yang spend time dengan kawan-kawan, have fun dengan family juga. Okey, take care, jaga kesihatan. Makan berpada-pada, ingat tadi. Makan jamah-jamah aja. Tapi kalau yang muda-muda tu go ahead, you can eat. While you still can eat, you eat. Yang macam cakap Zaida ni dah more tu berhati-hati lah. Ada tanya tu pukul berapa esok kita live? Esok biasa 12.30 lah. 12.30. Kita dah cepatkan sikit sebab yang mana office tu dia orang mungkin break pukul 12.30, jadi dia ada masa panjang sikit lah. Dan so that Mandala tahu bila kita buat live tu you boleh masak sekali dekat dalam dapur. Okay, so siapa in case macam contoh kita tengah buat live, ada sekali yang nak masak sekali dengan kita, komen dekat kita punya live, nanti kita akan tengok, kita akan cuba respon. So jadi kita cuba ikutkan masa macam mana. Kita boleh berbual lagu inilah ya. Okay. Ada orang mention tu tudung cantik. Tudung cantik alhamdulillah. Dari mana ni tudung ni? Kak Zaida. Kak Zaida beli dekat tu je. Mana-mana pula. Apa dah lupa sebenarnya. Cubalah cari kalau rupa sama lebih kurang macam Kak Zaida pakai ni. Yelah tu. Okay, so harap you all semua berpuas hati dengan resipi kita tengah hari ni. Dan jangan lupa cuba. Nanti beritahu Kak Zaida sama ada jadi ke tak jadi ke. Kena kalau tak jadi mungkin ada silap kat mana-mana, nanti insyaAllah kita boleh perbetulkan. Sebab apa yang kita buat di sini, yang apa yang you nampak ni kita buat di sini. Kita tak ada buat awal-awal kemudian kita tunjuk yang dah siap ya. Apa yang you nampak tu yang itulah kita semua buat. Semua daripada scratch. So maknanya kalau Kak Zaida buat kat sini jadi, you kena buat jadi juga. Kalau tak jadi ada something wrong somewhere. Boleh kita betulkan nantilah. Okay. So harap you all semua berpuas hati. InsyaAllah besok temu janji kita balik pukul 12.30. Resepinya nanti sebelum tu, 1 jam sebelum tu kita akan beritahu apa resepinya. Yes. Saya akan announce, usually saya akan announce dekat IG story dan Facebook post. Okay, akan ada video, kita akan bagi tahu, announce resepi apa. Okay. Dan any news pun anyway, don't forget again, I repeat, push on your notifications. Siapa yang ada IG ni, ada kat IG ni, push on your notifications for stories and postings. Same goes to dengan
Facebook jugalah. Facebook ya. Okay. Thank you very much siapa yang setia menanti live kita, menunggu sampai hujung ni. Terima kasih banyak-banyak. Dan siapa yang sudi nak mencuba, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ini jualan ni saya tak sabar nak makan lagi satu ni. Daripada tadi tergolek-golek ni nak tunggu nak makan. Kita jumpa lagi esok. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya. Dipermudahkan segala urusan kita. Dan kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye. Love you all. Tengah sudah makan ni. You all try okay kat rumah. Assalamualaikum.